Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sejak azali Allah taala zahirkan, Allah taala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain. Amin. Baik. Saya nak mulakan bacaan Wirdul Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Saya cuba sikitkan tadi. Yang sebutkan kecilkan, kumpulkan dan satu surat kecil sangat juga. Itu saya dibalik. Ini depan tu saya mulakan. Sebelum kita sambung pembacaan kitab Fakul Iman dan Simpulan Iman, saya nak bacakan sedikit daripada kelebihan sembahyang berjemaah dan juga kelebihan menuntut ilmu. Satu sahaja, tujuannya supaya kita lebih bersemangat untuk terus sembahyang berjemaah dan juga terus bersemangat untuk menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan juga kita dapat bukan saja mengamalkan, malah dapat menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, jiran-jiran kita yang lain, dan ahli Quran kita lah, insya-Allah. Baik, saya bacakan daripada kitab Al-Jawharul Mahbub wa Munabbihatil Qulub, iaitu permata pemberian yang indah dan menjaga segala hati yang lalai, oleh Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantan, ulama Kelantan. Asalnya tulisan Jawi. Ini telah dialih tulisan daripada Jawi ke Rumi oleh Ustazah Nur Ain binti Abu. Bab yang ke-9 pada menyatakan kelebihan sembahyang berjemaah. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, berpesan akan daku kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sabdanya bagiku, hai Abi Hurairah, sembahyang olehmu berjemaah, dan jikalau ada engkau duduk sekalipun, maka bahawasanya Allah Ta'ala memberi akan dikau dengan tiap-tiap sembahyang serta berjemaah itu pahala 20 sembahyang yang lain daripada berjemaah. Ini salah satu hadis Rasulullah SAW yang menyatakan kelebihan sembahyang, iaitu 20 kali ganda. Setengah hadis lain 25, setengah hadis yang lain 27. Yang ini 20 kali ganda. Maknanya kalau tak dapat sembahyang berdiri, sembahyang duduk pun Rasulullah suruh ataupun galakkan untuk kita sembahyang berjemaah. Jadi cukuplah satu kali kuliah ni saya bacakan satu kelebihan sembahyang berjemaah, mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah. Baik, kemudian saya buka pula satu kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, kitab Seragam Johor dulu, iaitu bagi Syekh Muhammad bin Ismail Daud Fatani, ulama Fatani Thailand. Saya nak bacakan tentang kelebihan menuntut ilmu ataupun kelebihan ilmu itu sendiri. Pada muka surat 3, ini suatu faedah pada menyatakan beberapa fadilat ilmu. Riwayat daripada Dailami daripada Ibnu Umar, hadis Nabi SAW, dikatakan bagi orang yang alim, orang yang ada ilmu, syafaatkan olehmu daripada anak muridmu, dan jikalau sampai sembilan bintang di langit sekalipun. Jadi orang yang ada ilmu boleh syafaatkan anak muridnya, apatah lagi dirinya sendiri. Rasa ni pernah baca sekali ni. Baca yang lain lah. Dan riwayat daripada Malik bin Dinar, barang siapa menolong akan orang yang menuntut ilmu,
diberi akan dia Allah suratnya, suratan amal, dengan tangan kanannya. Dan barang siapa kasih akan orang yang menuntut ilmu, sesungguhnya kasih ia akan anbiya. Dan barang siapa kasih akan anbiya, adalah ia sertanya, serta anbiya. Dan barang siapa benci akan orang yang menuntut ilmu, maka senya benci ia anbiya, maka balasannya jahannam. Alhamdulillah min zalik. Jadi satu orang ini dia tak menuntut ilmu tapi dia tolong. Macam-macam lah cara tolong. Sama ada tolong belikan kitab, sama ada tolong sediakan air ke makanan, sediakan tempat orang menuntut ilmu, sediakan kemudahan-kemudahan menuntut ilmu secara langsung atau tak langsung lah. Dia tak menuntut ilmu tapi dia tolong, dapat suratan amal tangan kanan. Kemudian dia suka orang menuntut ilmu. Dia ni tak menuntut ilmu tapi dia suka. Jomlah sekali. InsyaAllah lah, belum sampai seru. Macam-macam lah jawapan kan. Belum sampai seru lah apa. InsyaAllah, insyaAllah. Tapi dia suka. Kau pergilah tak apa, aku suka. Kan. Dia orang yang seperti suka akan anbiya, nabi-nabi. Dan barang siapa suka akan anbiya, dia akan bersama dengan anbiya, ini sertanya dengan anbiya. Kat mana? Syurga lah. Dan ada juga ancaman, barang siapa benci akan orang yang menuntut ilmu. Dia ni tak menuntut ilmu dah lah, tak menuntut ilmu, benci pula. Aku tak sekutul kau pergi kuliah, contohlah kan. Na'udzubillah dari kan. Maka senya seperti dia benci nabi-nabi, Bukanlah orang yang menuntut ilmu tu nabi, tidak. Maknanya nak mewarisi harta pusaka nabi-nabi. Harta pusaka nabi-nabi itu bukannya wang ringgit, harta benda, tetapi ilmu. Baik, itulah kelebihan sembahyang jemaah dan juga menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita dapat terus amalkan dan sampaikan insya-Allah. Baik, kita sambung kitab Paku Iman. Kitab Paku Iman ini asalnya tulisan Jawi, asalnya tulisan Jawi. Jadi sudah ada usaha untuk ditulis semula dalam tulisan Rumi untuk mudah dibaca, dan maknanya jangan sampai kerana tak pandai baca Jawi tak dapat ilmu. Jadi itu salah satu niat dan usaha je lah. Setiap orang kan lain-lain kelebihannya kan. Kalau dalam kelas tu kat sekolah, semua orang pernah sekolah kan. Yang dapat nombor 1 je seorang. Biasa yang dapat nombor yang sama 2 orang. Itu biasa nombor berapa? Nombor 40, 39. Dia ada 40 orang tapi nombornya sampai 39. Kenapa? Nombor 39 kongsi 2 orang. Itu biasa macam tu. Nombor 1 kongsi 2 orang pun jarang-jarang lah. Kadang-kadang. Baik, jadi makna nak cerita, setiap orang kelebihannya lain-lainan. Jadi yang walaupun yang tak pada Jawi, boleh juga menuntut ilmu, iaitu dengan usaha, dengan tulisan Rumi ni. Baik, kita dah sampai ke surat wajib. Ini sudah bahagian akli, ni ada tanda ni. Wajib zati, itu surat 10, betul. Baik. Kitab Paku Iman dan Simpulan Iman, pengarangnya Al-Abdu Al-Fakir Al-Hakir Al-Haji Cik bin Ahmad Al-Qadahi, orang Kedah, ulama Kedah. Diselenggara ni maknanya ditambah, dialihkan tulisan, kemudian ditambah sedikit syarah oleh Khuwaidimullah Anwar bin Haji Mu'ai. Arabnya macam mana tak pandai saya sebut. Yang berkhidmat dan bermukim di Pondok Pasir Tumbuh, Kota Baru, Kelantan. Pondok Pasir Tumbuh tu masyhur lah kalau orang yang belajar pesantren dan madrasah, masyhur Pondok Pasir Tumbuh. Baik, ke surat 10, wajib zati. Dan terbagi pula wajib zati itu kepada 2 bahagian lah. Pertamanya wajib mutlak. Wajib mutlak ni apa?
Macam air mutlak, air semata-mata air kan. Jadi wajib mutlak ni artinya wajib bagi zatnya, zat Allah. Nya kat situ, N dia tu besar tu, maknanya zat Allah lah. Zat tu maknanya bukan zat besi. Zat ni maknanya diri. Zatnya iaitu diri Allah. Wajib bagi zatnya, wajib bagi zat Allah semata-mata dengan tiada qayd. Qayd tu asalnya bahasa Arab. Orang Melayu ambil bahasa Arab. Jadi kait lah, kaitan, berkaitan. Tiada kaitan. Seperti wajib ada zat Allah Ta'ala, diri Allah Ta'ala, dan segala sifat kesempurnaan baginya, bagi Allah. Ini wajib mutlak. Allah Ta'ala tu mesti, wajib tu mestilah, mesti ada wujud dan ada sifat-sifat kesempurnaan baginya. Segala sifat kesempurnaan. Maknanya sifat Allah ini bukan 20 sahaja, bukan juga 13, bukan juga 50. Mana dapat? Kalau 20 tu saya biasa dengar Ustaz, 20, 13 dengan 50 tu macam mana Ustaz? Dia nanti kat belakang tu adalah bahasan ni kan. Tapi secara ringkas, yang mengatakan kita wajib belajar 20 sifat bagi Allah ni, iaitu Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Manakala Imam Abul Hasan Al-Ash'ari kata wajib belajar 13 sifat wajib sahaja. Yang 50 tu, yang 20 dengan 13 tadi sifat wajib. 50 tu Imam Abu Mansur Al-Maturidi, maknanya wajib pelajari 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus bagi Allah. Kemudian 4 wajib, sifat wajib bagi Rasul, 4 mustahil bagi Rasul, 1 sifat harus bagi Rasul. Jadi 20, 20, 40 tambah 1, 41. Kemudian 4 campur 4, 8 tambah 1, 9. 41 tambah 1, 9, 50. Itu dipanggil akidah 50. Maknanya dia belajar semula. Secara ringkas disebut sifat 20. Sebut sifat 20 aja pun dah banyak tu 20. Jadi masyhur disebut belajar sifat 20, tak disebut sifat 50. Terpeliak mati 50 banyak ni kan. 20 aja tu pun agak banyak. Yang sebenarnya kalau kita belajar yang wajib, mustahil, harus bagi Allah dan bagi Rasul, sejumlahnya 50. Baik. Jadi sifat Allah bukan sahaja 13, 20 atau 99 nama Allah, tetapi segala sifat kesempurnaan. Ada berapa? Tak tahu. Terlalu banyak. Kalau orang Jawa kata infinity. Orang Jawa yang pandai cakap Inggeris kata infinity. Tak ada ujung. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu bilangannya. Baik, dan yang kedua wajib zat muqayyad. Artinya wajib bagi zat suatu yang dikaitkan wajibnya selama ada zatnya. Zatnya tu, dirinya tu bukan Allah lah. Apa-apa benda lah. Seperti penuh lapang bagi jirim itu selama ada zatnya. Contoh air mineral ni, dia ini ada mengambil ruang sebesar botol ini lah. Nanti kalau saya dah minum habis, saya buang, ruang tu dah kecil, dah tak besar macam yang asal. Itu dipanggil wajib zat muqayyad ataupun berkait lah. Baik, masuk pada tajuk seterusnya, bahagian mustahil. Dan terbahagi mustahil itu kepada dua bahagi. Maknanya dah habislah tentang wajib, wajib akli, wajib akal, wajib daruri, wajib nadari, wajib li ghairihi, dan juga wajib zati. Jadi kalau di ulang kaji, wajib daruri ni wajib yang mudah kita tahu. Contohnya mengambil ruang bagi objek. Yang tadi botol air mengambil ruang.
Ataupun kalau contoh yang lagi mudah dalam kitab Risalah Tauhid, 1 tambah 1 2. Yang kedua wajib nazari, wajib yang perlu kepada pembuktian atau dalil. Contohnya Allah Ta'ala itu wajib ada, mesti ada. Itu kena diberikan hujah ataupun dalil. Kemudian wajib akli li ghairihi, wajib lain daripada zat, iaitu ada hari kiamat, tiap-tiap orang Islam masuk syurga dan kekal di dalamnya. Rasa macam belum ini. Tapi tak apalah, pada ringkas. Dan wajib orang kafir itu masuk neraka dan kekal di dalamnya. Itu wajib li ghairihi. Dan yang kedua wajib zati, artinya wajib bagi zatnya, zat Allah. Baik. Masuk bahagian mustahil. Dan terbahagi mustahil itu pada dua bahagi. Surah 11 dua bahagian. Pertamanya mustahil daruri, sama jugalah. Ada daruri, ada nazari. Artinya tiada berhajat kepada fikir, mudah kita terima, tak perlu fikir sangat. Dan nazar tu telik atau kaji, atau perlukan hujah pada mendapatnya. Seperti sunyi jirim daripada gerak dan diam. Sunyi itu maknanya tiada, jirim tu objek lah, daripada gerak dan diam. Mustahil. Contohnya botol air ni. Botol air susah. Botol air ni kan, handset, masing-masing ada handset kan. Ataupun handset ni kalau orang yang lahir 80-an, 90-an, tanya budak-budak sekarang handset, handset. Dia tak tahu handset. Smartphone, smartphone, apa jadi handset? Entahlah mana datang handset kan. Rasa lagi macam senang handset daripada smartphone tu kan. Kita geliat lidah menyebutnya. Jadi masing-masing ada handset atau smartphone. Kalau ada orang message atau orang call, maka vibrate lah dia, gerak. Kalau tak ada orang call atau message, diamlah dia. Boleh tak kalau satu orang kata, saya ada satu handset iPhone 100. Wah, dah jauh sangat. Baru 15 berapa dah, 100 punya. Contohlah, ni iPhone 100. Dia gerak tidak, diam pun tidak, vibrate pun tidak, tak vibrate pun tak. Tipulah. Mana ada, ya tak? Orang dah belajar tauhid, mana boleh. Tak diterima akal, tahu tak? Itu namanya mustahil daruri. Awak jangan nak kelentong, tak payah nak scam. Kalau dulu menipu, sekarang bukan menipu, scam. Tak payah nak scam. Ada je. Aku dah belajar lah kitab Paku Iman dan Simpulan Iman ke surat 11. Wah, baris pertama daripada atas kan. Mana boleh, itu mustahil daruri. Faham? Kau bagi 1 juta untuk terima pun tak terima. Pasal apa? Fahaman tu lah. Fahaman tu tak diterima akal. Macam mana suatu benda gerak pun tidak, diam pun tidak dalam satu masa? Tak boleh. Dia mesti sama ada gerak, maka dia tak diam lah. Kalau dia diam, dia tak bergerak lah. Itu nama mustahil daruri, yang mudah diterima lah. Kalau contoh yang mudah dalam kitab Risalah Tauhid, 1 tambah 1 3. Mustahil lah. Dari segi nombor, kalau dari segi orang tu boleh je. Bukan 1 tambah 1 3, 1 tambah 1 jadi 4 pun boleh. Ini cerita nombor lah ni. Baik, dan keduanya mustahil nazari, artinya berhajat kepada fikir dan nazar. Nazar ni kaji atau hujah atau dalil pada mendapatnya. Seperti mustahil Allah Ta'ala beri kena kesakitan seseorang atau kesusahannya itu Allah uji atau cuba supaya Allah Ta'ala hendak tahu iman seseorang, sabarnya. Maka mustahil yang demikian itu. Panjang sangat Ustaz, macam mana cerita dia ni? Allah Ta'ala sakitkan satu orang hamba-Nya, atau Allah Ta'ala beri kesusahan pada satu orang, Allah uji atau cuba, beri ujian atau cubaan, kata Piramli, supaya Allah Ta'ala nak tahu iman seseorang. Dia beriman ke tidak, sabar ke tidak. Itu mustahil.
Macam mana mustahil pula Ustaz? Sebab Allah Ta'ala yang jadikan orang tu, Allah Ta'ala dah takdirkan sejak azali, sejak makhluk belum ada, takdir seseorang tu, dia beriman ke tak beriman ke, sabar ke tak sabar ke. Takkanlah Allah Ta'ala uji untuk nak tahu. Maknanya Allah Ta'ala uji itu bukan sebab Allah hendak tahu. Yang perlu di-highlight kat situ, hendak tahu tu, supaya Allah hendak tahu. Jadi mustahil Allah Ta'ala hendak tahu. Kena uji dulu, kena cuba dulu, barulah Allah Ta'ala tahu. Oh, dia tak beriman punya. Oh, tak sabar punya orangnya. Bukan. Allah Ta'ala dah tahu dah, dia tu beriman ke tidak, hambanya tu beriman ke tidak, sabar ke tidak. Habis apa tujuan Allah Ta'ala uji atau cuba? Allah uji atau cuba itu untuk menzahirkan, menunjukkan kepada makhluk yang lain, selain manusia tu, nak tunjukkan kepada malaikat, manusia, hambaku manusia ni aku uji, aku beri kesusahan atau kesakitan, dia tetap beriman, dia tetap sabar. Itu tujuan atau maksud Allah Ta'ala uji atau beri musibah atau cuba kepada seseorang hamba-Nya. Bukan kerana Allah hendak tahu. Tak samalah dengan kita manusia. Ada SPM, kalau dulu UPSR, kemudian PT3, kemudian SPM. Kenapa? Sebab nak diuji ni. Budak ni dalam kelas ni, bila cikgu ajar, faham tak? Faham, sepakat semua, sebulat suara. Dia ada dua tu, faham, memang faham betul, ataupun faham, kena cakap faham supaya cikgu tak ulang balik. Kalau cikgu ulang balik tu kan, penat aku nak fahamkan, ataupun ngantuk, kan. Jadi baik cakap faham. Nak tahu betul tak betul dia cakap faham tu, tu yang diuji tu. Ujian bulanan, peperiksaan pertengahan tahun, peperiksaan akhir tahun. Tanyalah Cikgu Zaki, yang dalam kelas yang cakap semua faham tu, berapa orang yang lulus semua? 100% lulus pun tak ada. Jarang ada, mungkin ada. Kalau saya sekolah St. Joseph dulu, jaranglah satu kelas tu lulus. Yang nombor 1 pun tak lulus semua. Tak betul semua, maksudnya lulus tu lulus, tak 100% lah. Jadi kalau daripada awal tahun sampai akhir tahun cikgu ngajar dalam kelas tu, dia kata faham setiap kelasnya tu, maknanya ada beberapa perkara yang dia tak faham tapi dia kata faham juga. Itu yang nombor 1. Kalau sekolah Cikgu Zaki, SSI mungkin adalah yang 100%. Sekolah elit tu. Jadi apa nama ni, Allah Ta'ala uji bukan macam manusia uji. Manusia uji tu sebab nak tahu. Tak diuji tak tahu. Rupanya tak seperti yang dikata ni, faham, rupanya tak faham. Baik. Baik, dan terbagi ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira. Kata situ 19. Baik, sebelum tu 18 nota kakinya, kerana Allah sudah tahu pada sedia kala. Sedia kala tu apa? Sejak azali, sejak makhluk belum ada. Intaha, yakni tamat perkataan muallif, pengarang kitab. Kemudian ayat yang 19 tu artinya maha tinggi Allah, maha suci Allah daripada yang demikian itu, akan sebagai ketinggiannya, kebesarannya. Berterjemah, Allah Ta'ala bukan seperti itu. Allah Ta'ala tu bukan uji seseorang, beri musibah seseorang sebab nak tahu, tidak. Memang banyak ujian Allah. Setiap orang ada ujian masing-masing. Kecil besar tu subjektif lah. Mungkin pada kita ujian orang tu kecil, aku lagi besar. Kita tak tahu ujian lain yang dia hadapi, tak? Kita tengok dia, wah isteri 2, wah ini tak ada ujian ni, tak tahu dia punya ujian lagi berat. Tak? Engkau bini 1
kena bebel satu kali, aku bila dua kena bebel dua kali. Contohnya lah kan. Kita dah tahu ujian masing-masing, kecuali kita tanya kan, barulah tahu. Macam kawan sekolah saya tu, ingatkan bujang apa ni, happy go lucky apa semua kan, lupa duda. Isteri pernah apa nama ni, curang. Kita tahu masalah dia kan. Ustaz suka point cerita, tak, dia yang cerita, saya diam aja. Saya ni jenis entah suka dengar, jadi orang banyak suka cerita kan saya. Tak minta pun, tak korek pun cerita. Duduk dekat sambil-sambil minum, makan tu kan, dia cerita. Kita dengar lah kan. Saya pun tak nanya-nanya. Baik, jadi setiap orang diuji, dan perlu diingat ujian itu bukan Allah nak tahu. Sambung. Dan terbagi pula mustahil itu kepada dua bahagian. Pertamanya mustahil li ghairihi, artinya mustahil bagi yang lain daripada zat sesuatu, diri sesuatu. Contoh seperti mustahil orang yang Islam tidak masuk syurga, dan mustahil orang kafir itu masuk neraka. Itu contoh kan. Yang kedua, mustahil zati, artinya mustahil bagi zatnya, mustahil bagi dirinya. Ini tak kita buat contoh. Ada bawah mustahil zati. Dan terbagi mustahil zati itu kepada dua bahagian. Ini kalau dibuat rajah ni, daripada atas sampai ke bawah ni, penuh satu muka surat ni. Dia pecah lagi tak apalah. Pertamanya mustahil zat mutlak, artinya mustahil bagi zatnya, zat Allah semata-mata, dengan tiada ada qayyid, kaitan. Seperti mustahil tiada ada Allah Ta'ala. Tiada ada tu tak ada lah, tak wujud, mustahil. Dan mustahil boleh habis bilangan sifat kesempurnaan Allah Ta'ala, itu pun mustahil. Tak diterima akal Allah Ta'ala itu tak ada, tak wujud. Dan tak diterima akal sifat kesempurnaan Allah tu ada penghujungnya, ada penghabisannya, tak ada, mustahil. Dan keduanya mustahil zat muqayyad, yang ini artinya mustahil bagi zat sesuatu dikaitkan, seperti sunyi jirim daripada gerak dan diam selama ada zatnya. Macam tadilah, mustahil. Baik, 20 tadi sunyi, yang ini hampa, kosong, terputus dari sesuatu, tak ada lah maknanya. Maka tiada batal sembahyang mereka yang niat hendak memutuskan sembahyangnya dengan sesuatu yang mustahil pada akal. Seperti ia niat, aku hendak berhenti sembahyang apabila batu ini sunyi daripada bergerak dan diamnya. Jadi kalau sebaliknya, kalau nak fahamnya, kalau satu orang niat nak memutuskan sembahyang dengan sesuatu, contohnya kalau handset aku bunyi, ini pelanggan aku yang pertama, contohnya kan, dia baru jadi ejen hartanah atau baru jadi ejen insurans. Jadi sedang menunggu panggilan pertama pelanggannya tu sembahyang. Dalam hati tengah sembahyang, ni kalau bunyi handset aku ni, aku berhenti sembahyang. Bukan, tak payah tunggu handset tu bunyi, batal lah. Tak payah tunggu handset bunyi sampai habis sembahyang beri salam tak ada orang call, dah batal masa kau niat tadi tu, dah batal lah. Aku nak berhenti sembahyang kalau, tak payah kalau, masa tu dah habis dah, dah batal. Jadi kecuali kalau dia kata sini benda yang mustahil akal. Contohnya aku nak berhenti sembahyang kalau handset aku ni bergerak tidak, diam pun tidak, itu mustahil akal, jadi tak batal sembahyang. Tak batal sembahyang. Kalau terlupa, Allah Ustaz, saya terlupa. Ustaz dah sebut tu, apa tengah sembahyang isyak ni, tengah sembahyang isyak ni kan, contoh. Sembahyang isyak terniat. Jadi terlupa mudah-mudahan dimaafkanlah. Ini kira apa nama ni, terlupa, tak sengaja. Ini yang batal ni kalau sengaja, baik. Jadi lupa dimaafkan. Makna agama, masuk pada tajuk seterusnya, makna agama. Agama tu apa? Soal, apa makna agama? Jawabnya, makna agama itu ialah perhimpunan sekalian hukum-hukum syarak, ataupun kita panggil hukum syariat, yang dihantarkan dia oleh Allah bagi segala hamba-hambanya yang mukallaf,
Yang mukallaf tu apa? 5 syarat dia tu kan yang lepas, iaitu lahirnya selepas kebangkitan Rasul. Kita semak dulu, kita ada iaitu selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, akil, berakal. Kita berakal. Yang ketiga, balik, cukup umur. Dah cukup umur. Kalau lelaki biasanya 13 tahun hijrah. Kalau perempuan biasanya 9 tahun 9 tahun hijrah. 3. Kemudian yang keempat, sihat pendengaran atau penglihatan sekurang-kurangnya. Paling tidak dia boleh mendengar. Buta pun tak apa, tapi boleh mendengar, dia mukallaf. Ataupun dia boleh melihat tapi tak boleh mendengar, pun mukallaf juga. Yang kelima, sampai seruan ajaran agama Islam kepada dia. Jadi kalau kita ada 5 ini, mukallaf lah kita, wajib menanggung dosa pahala sendiri. Oh macam tu Ustaz. Jadi kalau saya ni belum balik, jangan pula adik-adik belakang tu saya belum balik Ustaz, saya belum 13. Maknanya saya tak, kalau buat jahat tak dosa Ustaz. Ya, orang tak dosa, apa awak yang dosa Jadi jangan buat jahat Kesian apa awak. Baik. Atas khabar Rasulnya daripada suruh dan tegah seperti iktikad, kepercayaan, dan ibadah, dan muamalah, hubungan dengan manusia, dan munakahah, nikah kahwin, dan jinayah, dan lain-lainnya. Itulah makna agama, perhimpunan segala hukum syarak, termasuklah akidah, ibadat, muamalat. Baik, apa makna Islam? Jawabnya, makna Islam itu mengaku, bukan mengaku tu ada typing error. Biasalah manusia kan kesilapan, mengaku pula dah. Macam pengaku sayur pula mengaku lidah seseorang mahu dan menerima akan segala hukum-hukum yang didatangi oleh Rasul, yang didatangkan oleh Rasul daripada perkara yang maklum pada agama. Ini bahasa lama lah, agama di sisi orang-orang Islam dengan darurah. Darurah tu mudah. Darurah bukan susah Ustaz. Dia dah susah-susah nanti ada kesenangan ujungnya. Yang macam cerita tak boleh makan daging babi tu tapi kalau dah dalam kesempitan, dah tak ada makanan lain kecuali burger babi, pork burger ada, jadi mudah dapat, boleh makan. Jadi dengan darurah kat sini dengan mudah, dan tiada diingkari dan tiada ditolakkan dia, seperti sembahyang dan puasa dan lain-lainnya. Maknanya Islam tu kita mengaku dengan lidah. Bila satu orang dia mengaku dengan lidah, kita kena jalankan hukum Islam lah pada dia. Dia dah mengaku. Hati dia lain Ustaz. Kita tak boleh tuduh hati orang, kita tak tahu. Jangan kita tuduh-tuduh ini munafik Ustaz. Dia lidah je tak boleh pasal hati kita tak tahu. Agak pun kadang-kadang salah agak, apa lagi tahu yang sebenar. Jadi tak boleh tuduh. Mentang-mentang pakai seluar pendek, pakai anting-anting kat telinga lain, kat lidah lain, kat hidung lain, seukuk apa nomarak, kita anggap dia munafik, tak boleh. Tanya dia orang Islam, saya orang Islam kata kan. Kita ambil pengakuan dia lah. Baik. Jadi contoh sembahyang, puasa dan lain-lain. Kalau yang mudah diterima, orang pun dah tahu, orang Islam pun tahu sembahyang tu wajib, puasa tu wajib. Itu makna Islam. Dan jikalau tiada dia mengerjakan dia sekalipun, seperti tiada pernah sembahyang seumur hidupnya. Dia tahu sembahyang tu wajib, tapi tak pernah sembahyang seumur hidup. Sejak lahir, memang ada lahir tak mana lagi, sejak balik sampailah meninggal dunia. Dan tiada pernah puasa seumur hidupnya, daripada bulan pertama Ramadan yang dia dalam hidup dia sampailah Ramadan terakhir dalam hidupnya, tak pernah puasa. Dan makan babi, bukan setakat tak puasa, makan babi pula.
dan minum arak, minumkan air biasa, minum arak, dan berzina, dan bunuh orang. Tak cukup bunuh orang, bunuh diri sendiri sekalipun. Ya Allah, pendek kata memang komplit set lah. Dia punya kejahatan tu. Islam lah selama tiada buat perkara yang jadi murtad, tetapi Islam yang fasik, yang ini berdosa besar. Ni ceritanya ni nampak macam lawak. Dia tak pernah sembahyang, dia tak pernah puasa, bukan setakat tu makan babi, minum arak, zina, bunuh orang, bunuh diri. Ini cerita yang besar-besar semua ni, jenayah-jenayah besar, dosa-dosa besar semua ni. Bukan kecil-kecil, bukan tengok apa nama ni, peha amoy ke, betis amoy ke. Tak, ni memang besar-besar punya ni. Bukan apa nama, ancam-ancam bunuh, kau jaga bunuh kau. Tak ada, bukan, memang bunuh betul. Dia tetap Islam, tapi ada syarat, tiada buat perkara yang jadi murtad. Maksudnya dalam hati dia kata sembahyang tu wajib, aku yang malas. Puasa tu wajib, aku yang entah belum sampai seru, entah bila tak tahu. Dah malaikat malah seru untuk mati pun tak puasa juga. Makan babi tu haram, dia tahu haram, tapi tak tahulah. Banyak-banyak daging babi juga yang aku nak sangat makan. King crab ke apa tak nak pula makan. Babi juga. Minum arak, banyak-banyak air arak yang dia nak minum, kan? Dia tahu arak tu haram, dan dia masih percaya dalam hati dia, dalam di tengah tonggak arak tu, ya Allah, arak ni haram ya Allah, tapi sedap, dia kata. Berzina, tengah-tengah berzina tu dia kata haram zina ni. Siap cakap dengan pasangan dia, haram lah, sambil tu kan. Siap cakap. Ataupun tengah bunuh orang, minta maaf, maaf sebab pula minta maaf. Contohlah, nak buat contoh, kan. Atau bunuh diri sendiri. Ya Allah, ni tak tahu nak minta maaf ke apa, tak tahulah kan. Ya Allah, dosa bunuh diri ni, tembak kan. Contoh. Jangan buat, ni contoh. Tapi dia masih kata yang jahat-jahat ni semua ni haram. Dia masih percaya benda tu haram. Yang haram tetap haram, yang wajib tetap wajib. Maka dia masih lagi Islam. Tapi Islam yang fasik, berdosa besar. Maknanya kalau dia meninggal dunia, dibawakan kepada Pak Imam. Imam, ni mati makan babi banyak sangat, tertelan, tercekik, kan? Ataupun minum arak banyak sangat sampai overdose. Mati kerana minum arak overdose. Bagi apa? Mati kerana berzina. Macam tak pernah dengar lagi, tapi ada yang apa nama tu, makan pil overdose yang keras tu kan. Tegak je tak turun-turun tu kan, mati. Ada juga. Bunuh orang, tak macam mana bunuh orang dia pun termati juga kan. Dia mematilah. Jadi dia mati dalam keadaan buat dosa-dosa besar macam ni. Dibawa ke imam, ni imam, macam mana ni? Nak uruskan ke tidak ni kan? Imam kata, dia tak ada perkara-perkara yang buat murtad. Hati dia kita tak tahu imam. Hati kita tak boleh tuduh. Bukan semua orang yang tak sembahyang tu dia kata sembahyang tak wajib. Tidak, tak boleh kita tuduh. Ada hadis perbezaan antara orang Islam dan orang bukan Islam ialah sembahyang. Maknanya seolah-olah hadis tersebut orang Islam mesti sembahyang. Kalau dia tak sembahyang, dia bukan Islam lah, seolah-olah macam tu. Tetapi hadis tersebut ada syarahnya, dan ditafsirkan, jelaskan dengan hadis yang lain, iaitu hadisnya Rasulullah didatangi oleh Jibril alaihissalam. Kemudian Rasulullah sampaikan kepada sahabat. Sahabat tanya, jadi Rasulullah cakap, Jibril kata, barang siapa daripada kalangan umatmu mengucap 2 kalimah syahadah, dia masuk syurga walaupun dia mencuri. Panjang lagi lah hadisnya. Walaupun dia mencuri, makna buat dosa besar lah. Jadi maknanya dekat situ hadis menterjem atau mentafsir hadis yang lain. Hadis yang mengatakan beza orang Islam dengan orang bukan Islam ialah sembahyang tu tadi.
Jadi untuk memahami Islam ni tuan-tuan, kena berperingkat. Memang sumber yang paling utama Quran dan hadis, tetapi jangan kita melangkaui peringkat belajar, supaya tak senoning kepala kita. Macam budak darjah 6, kita bagi soalan SPM, memanglah tak dapat jawab. Budak SPM kita bagi soalan universiti, kalau orang biasa lah, orang genius tu lain lah ceritanya kan. Siapa yang genius tu, siapa nama tu kan, budak tu kan, Putra ke Adi Putra ya. Matematiknya dia budak tadika, tapi umur tadika dia matematik universiti dia boleh selesaikan. Dia memanglah dia genius matematik. BM suruh buat karangannya, saya ada seekor kucing saya warna oren. Macam itulah tadika. Itu pun geniusnya pun ada part juga, part matematik. Itu sebab dia kena ada sekolah khas tu. Baik, tak boleh tu cerita lain lah kan. Sian mak bapaknya tak nak hantar berkeras, sian di budak ni terbiar gitu. Baik, sambung. Jadi apa nama cerita ni, orang biasa kena berperingkat. Jadi Quran dan hadis tu memang sumber utama, tapi kita belajar daripada bawah. Ilmu tauhid, fikih, tasawuf yang fardu ain, kemudian barulah belajar yang fardu kifayah, tafsir, syarah hadis ya. Jangan kita terus belajar daripada Quran terjemahan. Sekarang dah ada banyak Quran terjemahan tepi tu kan. Boleh tak ustaz baca? Boleh baca tu boleh, tapi jangan sampai kita yang kita tak faham tu terus tanya yang faham lah, terus tanya yang lebih tahu. Jangan kita terus jadikan pegangan, takut kita salah faham. Macam tadi hadis tadi, beza orang Islam dan bukan Islam ialah sembahyang. Kita ingatkan, orang macam tu, orang tak sembahyang ni kafir lah, bukan Islam, jadi murtad lah. Tidak. Dia ditafsirkan oleh hadis lain, iaitu siapa mengucap 2 kalimah syahadah dah Islam lah, ataupun Islam sejak lahir, dia tu masuk syurga walaupun dia mencuri dan lain-lain. Maknanya syarah hadis tu pun ada juga, maknanya bukanlah habis begitu saja, dalam hatinya masih percaya mencuri itu berdosa besar. Maknanya akidahnya masih betul. Kalau dia mati dalam keadaan mencuri sekalipun, dia masih lagi Islam. Wajib kita uruskan sebagai orang Islam, mandikan, kafankan, sembahyangkan dan kuburkan. Kecuali ada perkara yang nampak dia jadi buat perkara murtad, hati tak boleh lah, kecuali dia cakap, dia cakap perkara buat murtad, ataupun ada tanda-tanda, dia pakai salib ke kan, ada kes yang perempuan pakai salib tu kan, itu memang jelaslah perbuatan dia. Kalau tak, dia masih lagi Islam. Baik, sambung. Rukun Islam. Ini ulang kaji tuan-tuan tahu dah ni. Soal, berapa perkara rukun Islam? Jawabnya, rukun Islam itu 5. Pertamanya berkata asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maknanya aku bersaksi ataupun aku mengaku. Bersaksi ni pun kena mendalami juga. Saksi ni macam mana? Sebab ada yang mengatakan bersaksi ni maknanya menyaksikan, nampak dengan mata. Bersaksi dekat sini maksudnya mengaku dalam hati. Mengaku dalam hati, percaya dalam hati. Yang ini aku mengaku, itu dijelaskan. Yang ini aku mengaku dengan lidah dan aku membenar dengan hati akan bahawasanya tiada ada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah, dan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah. Maka ini rukun tertentu atas orang kafir yang hendak masuk agama Islam juga. Kalau orang yang dah lahir daripada keluarga Islam, tak wajib. Dalam mazhab kita Syafi'i ada perbahasan itu dalam kitab Aqidatul Najin dah disebutkan. Kalau mazhab kita Syafi'i sunat sahaja. Kalau mazhab kecuali dalam sembahyang lah. Kalau mazhab Maliki wajib sekali seumur hidup. Itu dari segi syariat Baik, dan yang keduanya sembahyang fardu tiap-tiap sehari semalam 5 waktu.
Itu rukun Islam. Yang ketiganya, memberi zakat pada harta yang bangsa wajib zakatnya. Dan yang keempatnya, puasa Ramadan. Dan kelimanya, mengerjakan haji atas orang yang kuasa kepadanya akan jalan. Dia boleh bergerak sendiri, ada perbelanjaan sendiri. Maka tiada wajib pergi haji atas orang yang tiada kuasa pada hissi. Hissi itu apa? Seperti tiada ada belanja. 21 nota kakinya, hissi, yang ini perkara yang zahir daripada usaha anggota badan. Seperti tiada ada belanja, duit tak cukup. Jadi kan ada pernah juga orang tanya kan, hukum buat loan. Orang loan peribadi, loan rumah, loan kereta, dia nak loan pergi haji. Macam mana hukum itu kan? Awak dah tak mampu, apa buat loan pula pergi haji. Ada kes tu kan, buat loan untuk pergi haji. Baik, jadi macam mana? Itu kira tak mampulah sebenarnya, tak wajib pergi. Seperti tiada ada belanja. Kalau orang mampu tak ada berhutang, dia berhutang ni sebab tak mampulah. Atau tiada kuasa pada maknawi. Maknawi contoh seperti diangkai baik 22 situ, maknawi yang ini perkara yang dikira-kirakan iktibar, dari segi makna saja, tak secara langsung lah. Seperti diambil cukai. Dalam kitab ni kalau kita diambil cukai, tak wajib haji. Asal hukum macam itulah. Dan jika cukai itu sedikit saja sekalipun, saya tidak wajib pergi haji. Asal hukum macam tu. Baik. Adapun mengaku mahu dan menerima rukun-rukun Islam seperti sembahyang dan zakat dan puasa dan haji itu wajib usuli. Percaya dalam hati itu wajib usuli, wajib yang mestilah. Kalau tak percaya boleh jatuh murtad. Alhamdulillah. Masih azan ni, kita sambung sikit. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
bersih masjid sedap suara. Sedap sini kalau tak datang semua orang tahu dah ya. Baik. Sambung sikit lagi saya tinggalkan dalam 10 minit. Adapun mengaku mahu dan menerima rukun-rukun Islam seperti sembahyang dan zakat dan puasa dan haji itu wajib usuli. Maknanya wajib percaya yang usuli. Kalau tak percaya boleh jatuh murtad kafir. Alhamdulillah tadi wajib percaya sembahyang tu wajib, zakat tu wajib, puasa tu wajib, haji tu wajib. Dan mengerjanya dengan perbuatan rukun-rukun Islam itu wajib furu'i. Wajib dari segi cawangan, bukan wajib usuli. Maknanya kalau dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa besar. Maka kerana inilah jadi kafir orang yang tiada pernah jadi kafir ni. Saya tengok dalam yang naskah yang asal yang Jawi, tiada jadi kafir. Silap satu kataan tertinggal pun bahaya makna tu kena ada apa nama ni, kitab pun kena ada 2-3 cetak. Biasalah kesalahan kan, kesalahan apa, typing error kan. Kalau dekat muka surat 9 sini maka kerana inilah tiada jadi kafir. Tiada tu tertinggal. Perkataan tiada tu ta ya alif dal 4 huruf saja. Kalau bahasa Melayu 5 huruf, tapi tertinggal kat situ maknanya dah berubah lain daripada buat pen boleh betulkan sikit. Bahaya juga. Perkataan tiada tu tak ada. Tiada jadi kafir. Maka kerana inilah tiada jadi kafir orang yang tiada pernah sembahyang. Dia sama macam yang depan tadilah. Kalau dia kata tak ada perkataan tiada tadi, dah berlainan. Tadi depan kata tak sembahyang masih lagi Islam, cuma berdosa besar. Yang ini kata jadi kafir. Jadi ketinggal perkataan tiada tu yang berbeza keterangannya. Maka kerana inilah tiada jadi kafir orang yang tiada pernah sembahyang walaupun seumur hidupnya, selama ia mengaku wajibnya dan menerimanya dan tiada ingkarnya dan tiada buat perkara yang jadi murtad. Itu patutnya murtad. Dari muay, dah macam muay thai pun dia juga tu, muay thai tu kan. Baik. Jadi kalau macam tu tak sembahyang pun tak apa Ustaz. Berdosa besar. Ini cerita Islam atau kafir. Kalau dia masih mengaku sembahyang itu wajib, tak sembahyang berdosa besar, dan dia tak sembahyang, dia masih lagi Islam tetapi berdosa besar. Siksanya macam mana? Dalam kubur dipukul oleh Sujamul Aqra. Apa tu Ustaz? Satu jenis ular yang sangat besar. Ular kecil aja dah takut. Siapa? Saya lah. Tuan-tuan mungkin tak takut. Saya kemarin masa tolong arwah bapak nyawit kat kebun, kat Kulai sana, Kampung Rahmat. Tengah-tengah nyawit tu senyap, sunyi sepi tiba-tiba kan. Kenapa pula sunyi sepi? Tengok belakang tiba-tiba ada ular. Ya Allah, ya Rabbil Karim. Penganjat tengah pegang pahat tu, planting pahat lagi tak cukup apa dipanggil, tak cukup tanah lagi. Panggillah bapak, abah kan. Lepas tu dah terperanjat, dah takbir lah. Terperanjat Allahu Akbar. Boleh lagi panggil abah sikit-sikit. Kenapa nak? Ular. Tengok. Alah, ular lidi. Ya, ular juga. Lepas tu budak lagi kan. Budak tak budak juga, suka menengah juga. Dah satu peranjat. Ular kecil pun ular juga kan. Peranjat. Rupanya ular tu yang saya nampak tu dia berdiri. Dia berdiri tu sebab apa? Dia terkejut saya sebut Allah Akbar tu. Maknanya saya juga yang terkejut. Jadi saya sebut Allah Akbar, dia pun terkejut. Dia berdiri dengan lagi tu. Tu ular kecil. Ular besar ada juga. Ular besar dia tak kacau. Dia lalu senyap kan. Masa tu saya dah tak terperanjat, saya diam je, lalu belakang tu. Dia lalu je, dia tak kacau. Sawit biasalah ada tikus. Tikus adalah ular tu kan. Baik. Jadi apa benda tadi? Yang malas tu kalau ada ujung tu pangkalnya hilang. Apa cerita ni tadi?
Jadi berdosa, sujaul aqra. Itulah jauh sangat, belok je tu. Jadi ular yang besar, bukan ular lidi, ular besar, ada kuku besi. Ular ni ada kuku, dah macam naga lah. Dia akan pukul orang yang tak sembahyang di dunia, sampai terbenam 70 kaki ke 70 hasta. Kalau kaki tu rendahnya hasta tak ingat. Kalau kaki pun dalam juga 70 kaki, makna punya kuat dia punya pukul tu sampai terbenam 70 kaki atau hasta ke dalam tanah. Dicongkel balik, hentam lagi sampai kiamat. Ya Allah, naudzubillah dari. Jadi jangan pula bila kita belajar tauhid, kalau tak sembahyang pun masih lagi Islam. Tak apalah. Jangan. Jangan, bukan itu tujuannya. Tujuannya tu nak selamatkan akidah. Tapi syariat kita pun jangan kita gadaikan. Kita Ahlus Sunnah Jamaah pegang zahir syariat dan juga hakikat tauhid. Baik. Maknanya dari segi, kalau orang kita tahu dia ni jenis tak sembahyang, kita kenal orangnya, tapi dia meninggal dunia dalam keadaan tak sembahyang, dah tak sembahyang, tak kotak pula tu, kan? Ada orang tak pernah tinggal sembahyang sejak balik, alhamdulillah. Ada orang mula-mula tinggalkan sembahyang, kemudian baru cukup sembahyang, di kotak yang lepas-lepas. Ada yang taubat tapi tak kotak. Ada yang tak sembahyang langsung. Baik. Jadi apa sekalipun orang ni, kalau dia tak ada perkara-perkara yang terbukti depan mata kita, yang kita dengar, kita nampak, yang bawa pada murtad, dia masih lagi Islam. Maka nyata terang-terang orang yang berkata, kalau satu orang dikata jadi kafir orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Dia cakap, dia baca hadis tadi itu, beza orang Islam dengan orang kafir ialah sembahyang. Dia pun kata jadi kafir orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Ini hadis contohnya. Padahal orang yang berkata itu, ia mengaku bermazhab Syafi'i, atau ia tiada bermazhab mana-mana mazhab. Jadi macam mana kedudukan orang ni, status dia macam mana? Maka adalah orang yang berkata jadi kafir itu ialah orang yang sesat, lagi menyesat akan orang lain. Na'udzubillah min zalik. Jadi jangan kita tuduh orang tak sembahyang ni sebagai kafir. Pernah tuan-tuan ni pengalaman hidup lah. Masa belajar UKM dulu, sambil-sambil tu ngajar tuition. Saya ambil ngajar bahasa Melayu, dia ngajar tuition bahasa Melayu lah. Ada budak Selangor ni, budak Bangi, kawasan Bangi tu, ada yang datang lambat. Dah datang lambat, kes pendek. Jadi kawan dia yang datang awal ni, Kapi, kau ni lah lambat, kes pendek. Dia sawan macam tu. Ya Allah. Saya astagfirullah, tak boleh cakap macam tu. Awak tak boleh mentang-mentang dia bukan seluar pendek, datang tuition lambat, tak boleh tuduh dia kafir. Saya main-main je Ustaz, main pun tak boleh sebenarnya. Jadi malam tu tak jadi tuition BM, tuition tauhid jadinya. 1 jam, paksalah kan. Habis dah bayar, cuma tak apalah, dapat ilmu lain. Lagi penting kan daripada BM. BM penting juga. Habis dah macam ni, tahap dia punya amalan tu kan. Nak gurau tu ada hadnya. Itu maknanya dengan sebab ilmu lah. Kalau kita ada ilmu, bergurau tu satu, tak menyakitkan hati. Ini bukan sampai tahap menyakitkan hati lagi, dah sampai tahap bawa pada murtad. Tapi sebab dia tak tahu, dia berdosa sebab jahil lah, sebab tak tahu. Baik, jadi hati-hati. Dalam kitab Tuhfatul Raghibin, 3 sebab bawa kepada murtad atau kafir. Yang pertama, iktikad dalam hati, percaya dalam hati. Itu orang tak nampak, itu antara kita dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, perkataan. Ini orang boleh dengar. Perkataan ini boleh bawa kepada murtad. Jadi jangan, itu sebab ada pepatah Melayu, terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata tak boleh diundur kan. Macam itulah. Kerana santan, kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Kerana mulut salah cakap tentang agama yang boleh bawa murtad, binasa badan, masuk neraka. Alhamdulillah tadi. Dan yang ketiga, perbuatan. Jadi kena jaga. Itu sebab orang Islam dekat dunia ni ibarat dalam penjara. Itu tak boleh, ni tak boleh. Tapi ingatlah, masuk alam akhirat nanti ada ganjaran, insya-Allah taala.
Baik, dah 10 minit tuan-tuan, cukuplah kadar ni. Beberapa perkara kita baca bersama, tandakan usulan 14 ni. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bersama baca dan dengar bersama jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiru wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatal taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.